Tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. 我们一起祷告，求神来带领我们。 Bapa di dalam kerajaan surga, kasihanilah kami. 我们在天上的父，但愿你怜悯我们。 Kami ingin menenangkan diri kami dan fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. 主，我们要安静我们的心，我们要专注在你的话语。 Kami seringkali tidak berdaya karena pikiran kami pergi ke sana kemari. 有的时候我们无能为力，因为我们的思想到处乱跑。 Hati kami pun seringkali gelisah, bahkan pada saat kami berada di rumah Tuhan. 我们的心充满着焦虑，就是在你的家中也是如此。 Oleh karena itu kami memohon pertolongan Tuhan, Roh-Mu yang kudus hadir menyapa setiap kami yang hadir di rumah Tuhan di tempat ini, juga yang menyimak dari rumah melalui YouTube channel daripada GSRI Kartini ini. 所以我们恳求圣灵这个时候来触摸我们的心，就是在神家中敬拜的弟兄姐妹，或者在家中敬拜的弟兄姐妹。 Berikan kami hati seperti seorang anak kecil yang senantiasa mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. 主，求你是给我们一个纯真受教的心，好像儿童一样。 Terima kasih Bapa. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, 我们奉靠主耶稣基督，我们教会的头， Tuhan yang bertata di surga, 在天上掌权的， Tuhan yang bertata dalam hati setiap kami, 在我们心中掌权的主， Tuhan yang menang atas kematian dan hidup bagi kami. 已经从死亡得胜的主，也让我们一起活着。 Kami serahkan seluruh doa ini. Amin. 我们祷告奉耶稣生命求的，阿门。 Shalom. 平安，弟兄姐妹。 Sudah lama saya rasa tidak hadir di gereja ini, lama sekali, karena sekian tahun yang lalu saya pernah ada di sini. Saat itu saya masih tinggal di Jakarta, tapi berpuluh tahun saya meninggalkan kota ini dan tinggal di Bandung. 很久了，我们没有在贵教会来讲道。以前当我住在盐城的时候，我曾经到贵教会来讲道。 Rasanya kalau saya bisa mengingat itu tahun 2004 ya, saya di sini waktu itu. 好像是在2004年。 Dan waktu itu anak saya baru 1, sekarang anak sudah 3. 那时候我的孩子只有1个，现在已经有3个了。 Ya, nama saya Pendeta Changko Ifa. 我的名字是张桂华， Dan saya hadir hari ini bersama istri saya Liana yang menemani, puji Tuhan dia ada duduk di depan. 这时候我是跟师母李安娜一起来看过。 Ya, boleh berdiri Ya. deh. Ya, sebentar. Ya. Dan nanti setelah ini ada satu seminar, yaitu Stronger Marriage, yang saya berharap setiap pasutri yang adalah jemaat daripada gereja ini boleh hadir. Jam 11 nanti akan dimulai satu seminar yang saya percaya akan memberkati kita semua. 这个崇拜之后呢，我们有婚姻讲座，题目是坚固的家庭，坚固的婚姻，请大家踊跃参加。 Tema kita hari ini sangatlah khusus, yaitu warisan berharga keluarga. 今天我们的主题就是在家庭中宝贵的遗产。 Dan kita mau melihat akan firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai yang kelima. 我们一起从提摩太后书第1章第3到第5节。 Saya akan membacakan bagian ini dan Bapak Ibu bisa menyimak juga di layar ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. 我感谢神，就是我继续祖先用亲切的良心所侍奉的神，祈祷的时候不住地想念你。 Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. 纪念你的眼泪，昼夜切切的想要见你，好叫我心满快乐。 Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 想到你心里无伪自信，这信是现在你外祖母罗伊和你母亲尤尼基心里的，我深信也在你的心里。 Saudara-saudara, berbicara warisan, apakah warisan berharga yang dimaksud? 当我们讲到遗产，
这边所讲的宝贵的遗产是什么呢？ Dari firman Tuhan yang kita baca, maka ada satu bagian kalimat itu yang menyatakan adanya satu iman yang tulus, ikhlas, dan hidup. 我们刚才所念的经文里面，我们就了解说，这个刚才我们所谈的那个信心呢，就是一个无为的信心。 Bahasa ini mungkin agak jarang kita pakai ya, tulus, ikhlas. Apa artinya iman yang tulus, ikhlas tersebut? 什么叫做无为的信心呢？ Dalam bahasa Inggrisnya itu memakai kata sincere. Sincere juga memakai bahasa yang lain adalah genuine. 从英文的翻译呢，就是一个很诚实的和很真实的信心。 Sincere, genuine, sincere adalah ketulusan, jadi tidak ada kemunafikan, tidak ada kebohongan, satu iman yang begitu murni dan asli. 无为就是说非常诚实，是一个纯正的信心。 Mirip dengan arti yang artinya genuine. Genuine juga itu artinya sejati. 就是如同纯洁的信心，就是一个真实的信心。 Kita yang hari ini hadir di rumah Tuhan, bolehkah pada siang hari ini mengadakan satu self reflection? 我们可不可以弟兄姐妹记在这边的时候，我们再一起重新再思想？ Self reflection artinya kita sejenak keluar dari diri kita lalu melihat ke dalam. 我们就是先走出外面来，再看我们自己的内心。 Di hadapan Tuhan yang hidup, adakah kita memiliki iman yang sejati? 让我们反省一下，我们是不是真的有这个无为的信心呢？ Adakah tanda-tandanya? 有没有那个象征？ Jikalau kita berkata, saya percaya kepada Allah, maka setan-setan pun berkata, juga dia percaya kepada Allah. 如果我们说我们相信神，但是魔鬼也是相信神呢？ Jadi percaya bukan hanya di dalam statement kita, tetapi juga harus lahir di dalam perbuatan kita sehari-hari. 所以我们所讲的信心呢，是不是单单口头上的，而是要把它活在每天我们的生活里面。 Iman tanpa perbuatan adalah mati. 没有行为的信心是死的。 Mudah berkata untuk saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 很容易说我相信主耶稣， Tetapi saat kita masuk ke dalam perbuatan, maka ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Terlebih jikalau kita diberikan umur yang begitu panjang untuk merasakan begitu banyak penderitaan, begitu banyak ketidakadilan, begitu banyak kegelapan di dalam dunia. Adakah iman yang sejati itu masih hidup? 但是当我们活在每天生活里面充满挑战、充满困难的生活里面，我们怎么样继续的持守这个信心呢？ Tahu dari mana? Di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan banyak orang bahwa aku memiliki iman yang sejati. 那我们怎么样在别人面前，在我们家人面前，能够向他们证明我们里面有一个真实的信心呢？ Mari kita melihat sesuatu hal yang ada di dalam diri kita. 让我们一起来反省我们里面的信心。 Adakah hari ini kita memiliki iman yang tulus, ikhlas, dan hidup seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus saat dia melihat akan kehidupan Timotius? Dia bisa mengenali, dia sebagai seorang rasulnya Tuhan, dia melihat ada orang yang punya iman sejati, dia melihat juga ada orang yang hanya mengaku percaya, tapi tidak ada perbuatan yang membuktikan bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. 我们里面的信心是不是会像保罗看到提摩太里面的信心一样，是那么的真实？他也能够看出有一些基督徒有真实的信心，有一些基督徒是没有真实的信心。 Kita harus meminta kepada Tuhan akan iman yang sejati ini. 我们要求神是给我们一个真实的信心。 Karena iman itu adalah satu-satunya sarana untuk kita bisa terkoneksi kepada Allah yang hidup. 因为信心呢是唯一的途径，能够与神沟通。 Allah yang hidup adalah sumber segala kebaikan bagi setiap kita yang mencari Tuhan. 又正又活的真神呢，就是一个良善的源头。 Pandemi ini sudah meluluh lantakkan, menghancurkan
mentunggangbalikkan banyak hal di dunia ini. 疫情呢，把整个世界人的生活把它翻倒了。 Saya berharap di tengah masa pandemi yang begitu sulit, begitu gelap, mungkin banyak hal rontok, tetapi ada satu hal yang tidak hancur, tidak kolaps. Itu adalah iman yang boleh makin bercahaya, makin gelap, boleh makin terang. Itu adalah iman kita. 虽然疫情能够把其他很多的事把它弄碎，把它弄坏，但是我们希望说我们的信心能够把它保持，就是在黑暗里面，我们还是仍然能够发光。 Bagaimana iman ini dapat hidup, dapat hadir di dalam kehidupan kita? 那我们这个无伪的信心，我们怎么样持守在我们心中呢？ Ada dua hal yang itu dialami oleh orang-orang di dunia ini, bagaimana iman yang sejati itu bisa hadir dalam kehidupan. 有2点，我们怎么样持守这个无伪的信心？ Yang pertama adalah melalui pekabaran Injil. 第一呢，就是靠做传福音。 Saya tetap mengutip bagian firman Tuhan yang tadi, yaitu dari sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 就好像在提摩太后书第1章第5节那边说到，就是想到你心里无伪的自信，自信是现在你外祖母罗伊和你母亲尤尼基心里，我深信也在你心里。 Nah, saudara-saudara, di sini ada kelihatan 3 generasi, yaitu dari nenek, kemudian dari ibu, dan surat Timotius ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius, satu anak muda yang kemudian menjadi dia adalah hamba Tuhan yang menggembalakan satu gereja. 我们看到这边有3代维持信仰，从他的外祖母、母亲还有提摩太自己。 Nah, di dalam kisah para rasul 16 ayat yang pertama, di situ ada suatu hint yang kita kalau baca di situ dikatakan Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. 从使徒行传第16章第1节，我们也可以看到说，当保罗来到特皮的时候，在路斯德那边，他就见到一个门徒，他叫做提摩太，就是一个有犹太妇人新族的犹太妇人的儿子，他父亲是希腊人。 Nah, banyak komentator ataupun para teolog juga sejarawan menduga, ya, jadi ini satu sejarah yang dicoba kita rekonstruksi, yaitu bahwa ada kemungkinan ibunya Timotius yaitu Eunike, dia adalah seorang Yahudi, jadi Yahudi percaya kepada Yahweh tapi belum mengenal akan Yesus Kristus. 有人这样子推测，就是说这个犹尼基是一个犹太人，他就是因为从其他的犹太人那边认识主耶稣。 Saat perjalanan misionari Paulus, entah yang ada 3 perjalanan, tapi apakah yang pertama atau yang kedua, maka saat Rasul Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus, maka Eunike itu kemudian mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. 犹尼基呢，就是在就是在保罗到外面传福音的时候接受福音的。 Bapak Ibu di gereja ini, bagaimana pengalaman hadirnya iman dalam hidup Anda sekalian? 弟兄姐妹，我们自己，我们怎么样经历到神从福音里面能够接受主耶稣呢？ Saya dulu juga bukan seorang Kristen. 我以前也是非基督徒， Tapi kemudian entah bagaimana, ini tentu anugerah Tuhan, walaupun saya bukan orang Kristen tetapi disekolahkan di sekolah Kristen. 但是因为神的恩典，使我能够在基督教学校念书。 Sehingga tiba-tiba teman saya banyak yang Kristen. 然后呢，我周围的朋友他们也是接受耶稣。 Bapak Ibu mungkin pasti tahu, di belakang Gajah Mada Plaza itu ada gereja Kristus Ketapang, dan sekian ratus meter kemudian ada SMA Kristen Ketapang, ya saya sekolah di situ. 也许弟兄姐妹知道，在那个Gajah Mada Plaza 后面的那个 GK Ketapang， 再过几间就是我的以前的高中的学校。 Dan satu teman yang jelas dia telah mengalami kelahiran baru mengabarkan Injil kepada saya secara pribadi. 我有一个从圣得救的朋友向我传福音。
Dia berkata, masih saya ingat sampai hari ini. 他还说我还记得， Semua agama itu baik pengajarannya. 我说全部宗教都是好的， Tetapi jalan keselamatan hanya satu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. 但是得救之途呢，就是单单只有一个，就是经过主耶稣基督。 Saya waktu itu masih seorang Buddha dan di rumah masih banyak sembayangan. 那时候我还是非基督徒，在家里我还有很多拜拜的偶像。 Tapi jikalau Roh Kudus itu bekerja, maka yang saya alami adalah perkataan teman saya itu seperti nempel di pikiran saya, tidak bisa lepas. 但是因为圣灵的工作，我朋友所讲的那一句话，就是深深的印在我心上。 Semua agama itu baik pengajarannya. Tidak ada yang mengajarkan kejahatan. Tetapi jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. 他是说，全部宗教都是好的，但是得救之途呢，就是唯有经过主耶稣。 Dilanjutkan dengan bagian daripada Amsal dikatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi itu menuju maut. 箴言也有说，很多的道路往正道去，但是其实它是往灭亡之途。 Itu kalimat yang keluar dari mulut teman saya waktu itu saya masih SMA. 那时候我还在念高中，所听到我朋友所讲的话， Dan kalimat itu berputar-putar terus di pikiran saya, gak bisa saya lepaskan. 那一句话呢，就是继续反复在我心中。 Sampai akhirnya terpaksa saya harus cari Alkitab di rumah, kebetulan ada. 后来我就是在家里找到一本圣经， Lalu saya baca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya baca sampai akhirnya saya bertemu dengan Tuhan Yesus. 那我就从马太福音、马可福音、路加福音一本一本的去念，后来直到我相信主耶稣。 Saya adalah orang pertama di dalam rumah kami di mana saya percaya kepada Kristus. 我是在我家庭里面第一接受主的。 Di dalam Roma 10, 14 sampai 15 firman Tuhan berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 罗马书第10章14到15节这么说：然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣的，怎能传道呢？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚众是何等的佳美。 Saya tidak pernah melupakan momen-momen saat saya menerima, mengenal akan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saat itu waktu betul-betul saya berlutut di rumah, menerima Dia, saat itu saya sudah tingkat 1 kuliah. 我还记得那时候那个时刻，就是当我真正的接受主耶稣为我个人的救主的时候。 Itu rasanya mungkin umur 19 ya. 大概是19岁， Sekarang saya umur 49, 现在我是49岁。 udah tua. Dan sudah 30 tahun. Ya, saya ingat waktu malam itu saya berdoa begini, Tuhan, mulai hari ini saya mau ikut Tuhan Yesus sampai saya mati. Tolonglah saya. 那时候我就做这样子的祷告，主耶稣，求你帮助我，我要一生来跪向你。 Ya, puji Tuhan. Dan siapa di sini yang menerima Kristus melalui dikabarkan artinya adalah generasi pertama? Ada? 在这边有没有就是接受耶稣基督是 Generasi pertama 福音的？ Di bawah ada ya, di sana ada lagi. Nah, ibu di atas ada gak? Ada ya, di belakang ya. Yang lainnya artinya keluarga Kristen? 有没有？ 哦 就是说，当你们出生的时候是在基督教家庭呢， Ya. 还是非基督教家庭？ Sekarang kita masuk yang kedua. Bagaimana iman itu bisa hadir di dalam rumah tangga kita? 现在我们
讲到第二点，就是怎么样福音领到我们的家庭。 Yang kedua itu diwariskan oleh orang tua. 第二呢，就是这个信心是从父母 Masih 遗留下来的。 Masih di dalam firman Tuhan yang sama, saya tidak akan bacakan lagi, tetapi kita coba fokus kepada kalimat yaitu di dalam ibumu Eunike dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 就是刚才我们所念的经文，这个信心呢是在你母亲有你记心中，但是我相信也是在你心里。 Dan di dalam 2 Timotius 3:15 itu firman Tuhan berkata bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 在提摩太后书第3章第15节也这么说，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。 Mungkin next slide bisa kita lihat ini ada satu gambar saya ambil di Google ya, depiction of Eunike dan Timothy yang dilukis oleh seorang bernama Henry. Bagaimana cara jemput namanya itu? Legion ya. Itu Timothy masih kecil dan ada seorang wanita dan dia di dekatnya dia melihat wanita itu sedang membaca akan kitab suci. Dan Henry 画家是画出这个有你记跟提摩太在一起念圣经。 Nah, diwariskan dalam keluarga saya harus menegaskan dulu. 怎么样遗留从家庭父母怎么样遗留到下一代呢？ Jangan para pria kemudian berasumsi. 我们做男人的不要这样假设。 Oh, kalau kayak gini berarti urusan iman itu urusan para ibu. 关于信仰的事情呢，应该是做母亲的责任。 Kita para pria, para suami pokoknya kerja cari uang gitu ya. 我们做丈夫的，只不过是出去找钱就够了， Tidak demikian. 并不是这样子。 Ini adalah kasus. 这个有一个案件， Apa yang disebut kasus itu bukan general, bukan umum. 这个是特例，并不是普通性的。 Kenapa ini menjadi satu case bahwa iman diwariskan melalui jalur wanita? 这个特例呢，就是信仰是从女方遗传下来的。 Itu karena di dalam waktu masa pembuangan kita mengerti bahwa orang-orang Yahudi itu ditaklukkan oleh Asyur, ditaklukkan oleh Babel. Ada yang pulang, ada juga kemudian tersebar, diaspora, tersebar ke berbagai daerah dan bangsa. 当以色列人被亚瑟掳去的时候，很多以色列人呢就到国外到处分散。 Sehingga masa kejayaan daripada Israel itu rasanya mungkin hanya terjadi pada zaman-zaman adalah Daud dan Salomo. 就是以色列的国家强壮的时候，是在大卫还有所罗门王的时代。 Tetapi karena begitu banyak dosa, maka Tuhan yang adalah benar dan adil harus menyatakan akan penghukuman kepada bangsa Israel ini. 但是以色列人因为他们犯罪不听神的话，所以神就刑罚他们。 Dan penghukuman itu sangat real, sangat nyata sekali. 神的刑罚是非常的真实。 Mereka dibuang ke berbagai bangsa. 他们就被流放到其他的民族， Bukan hanya dibuang, tapi menjadi budak. 到外邦去做奴仆， Menjadi orang yang tidak lagi memiliki kemerdekaan. 就是失去自由的民族了。 Sehingga wanita-wanita Yahudi ini kemudian kita melihat di dalam tulisan dalam kisah para rasul, secara khusus Eunike, itu adalah orang Yahudi yang masih memelihara akan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, tetapi dia menikah dengan seorang Yunani yang jelas tidak memiliki Allah Yahweh sebagai Tuhannya. 正在流放的期间，很多以色列的妇女呢，但他们继续持守他们的信仰，就好像犹尼基一样，继续持守这个信仰， Tidak ada suatu pilihan 没有别的选择。 memasuki kehidupan pernikahan tetapi menikah dengan yang tidak seiman. 如果我们进到一个婚姻里面，跟其他信仰的人
结婚的话， tapi iman masih menyala. 虽然我们的信仰还是继续的持守， Mungkin tidak bisa mempengaruhi akan suami. 也许我们不能够影响妻子，不能够影响做丈夫的。 Tapi iman ini yang adalah begitu sacred, begitu kudus, begitu suci yang diturunkan, kemudian dia melihat akan anaknya dan dia ajarkan dengan penuh kesetiaan akan firman Tuhan. 但是这个信仰呢，是靠做念神的话语继续的被保留。 Di titik ini saya mau mengajak kita semua bergumul akan suatu kesulitan yang sangat besar. Bagaimana iman itu bisa diwariskan kepada anak-anak kita. 这个时候，让我们一起来思想，我们怎么样把这个信仰呢，继续遗传到我们下一代， Tidak mudah. 实在是不容易的事。 Saya seorang yang ditebus oleh Tuhan. Puji Tuhan. 我是已经被神所救赎的，感谢神。 Tetapi kemudian tanda daripada iman yang hidup maka harus lahir di dalam realitas sehari-hari sehingga orang bisa melihat, oke, ini adalah orang beriman yang sejati. 但是当我们接受耶稣的时候，这个我们所持守的信仰，要在我们生活里面发生功效，使我们周围的人可以看得出来我们在生活上的变化。 Dan berbicara tentang iman yang sejati, kita sungguh-sungguh butuh belas kasihan Tuhan. 讲到真实的信仰，我们实在是要靠神的怜悯。 Di dalam 1 Petrus 2 ayat 10 firman Tuhan berkata, 在彼得前书第2章第10节， kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. 你们从前算不得子民，现在却做了神的子民。 Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 从前未曾蒙怜惜，现在却蒙了怜惜。 Berbicara hal-hal yang rohani, hal-hal yang bersifat kekal, ada tingkat kesulitan yang maha tinggi. 当我们讲到属灵的事，讲到永恒的事，是有某程度的困难。 Saya ingin kita semua boleh mencamkan ini baik-baik. 我希望大家能够注意这一点。 Kita tidak mungkin untuk mewariskan iman yang berharga ini hanya dengan tekad seorang manusia. 我们单单靠人的毅力，我们是不可能把这个信仰留到下一代。 Tetapi kita harus menyadari saat kita mengalami berbagai tantangan dan kesulitan, khususnya saat kita menghadapi akan anak-anak kita. 我们要记得，当我们遇到困难，尤其是当我们把这个信仰传到我们的孩子的时候， 1 Petrus 2 ayat 10 ini kiranya boleh menjadi satu pertolongan bagi kita semua. 但愿我们所刚念的经文能够帮助我们， Yaitu kita tidak menghadirkan iman ini dengan tekad manusia, tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan. 我们并不是靠我们人的毅力来把这个信仰把它流传到我们下一代，而是靠神的怜悯。 Dan itu akan kelihatan di dalam dua hal ini. 我们就可以从下面2点看得出来。 Dua hal yang akhirnya harus kita wariskan secara sungguh-sungguh supaya iman yang Tuhan percayakan kepada kita itu boleh terus dan terus dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan, itu boleh menjadi satu legacy, satu kemuliaan yang akan menyinari keluarga kita dari zaman ke zaman. 我们就是靠这个2点，能够继续不断的把神的信仰继续流传到我们的后代。 Saya tidak tahu bagaimana nenek moyang saya yang di atas, 我不晓得我先前的祖先， tetapi saya tahu bahwa Tuhan menuntut satu tanggung jawab kepadaku 但是 dan 我 kepada bagaimana aku boleh dengan sangat serius dan penuh takut akan Tuhan menurunkan kepada anak-anakku, dan kemudian anak-anakku boleh menurunkan kepada anak-anak mereka. 但是我相信我们的神是向我们有所要求，让我们知道我们后代的得救是我们的责任。 Ada dua hal di dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa sensing, kita bisa rasakan. Sama seperti Rasul Paulus itu bisa merasakan adanya satu iman yang hidup dalam diri Timotius. 有2点可以帮助我们，使我们能够真正的感觉到这个信仰在我们里面。 Dan
kita betul-betul harus, saya rasa ya, saya ikut Tuhan setiap hari sudah 30 tahun. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit, tetapi walaupun sulit, tidak ada yang tidak mungkin karena kita bersandar kepada Tuhan yang Maha Hidup. 我已经跟随主耶稣已经30年了，常常遇到困难，但是就是靠做主能够克服这些困难。 Berbicara struktur keluarga Kristen itu adalah something yang berisi akan suatu pola dan di dalamnya mengandung kebiasaan-kebiasaannya. 我们讲到基督化的家庭里面，我们就讲到里面的一个生活方式。 Sehingga pola itu bisa dikenali dan orang langsung tahu ini adalah keluarga Kristen. 从他们的生活形态，我们就可以认得出来，他们是基督化的家庭。 Mari kita melihat beberapa hal di situ. 让我们一起来看下面的几点。 Saya pastinya tidak menjelaskan ini satu demi satu. 我不会一个一个的来解释， Karena satu poin itu 1 jam, ya. 因为普通我是用1个小时来讲。 Yang pertama kita lihat menikah dengan yang seiman dan sepadan. Saya tidak bercanda bahwa saya menjelaskan ini 1 jam. 我普通是用1个小时来讲这个第一点，就是我们结婚的话要有相同的信仰，也有相同的背景。 Begitu saya menerima iman yang sejati daripada Tuhan Yesus Kristus. 当我接受从主耶稣纯正的信仰的时候， Seperti tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, 就好像在刚才的提摩太后书6章， bahwa dari kitab suci itu bisa memberikan suatu hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 就是从圣经里面能够帮助我们，是给我们一个得救的智慧。 Maka saat saya kemudian jatuh cinta, 当我后来恋爱的时候， semoga kita semua pernah mengalami jatuh cinta ya. 希望我们大家都有经历过。 Apakah saya jatuh cinta dan kemudian saya mengexercise, artinya apa yang menjadi hanya keinginan saya sendiri, atau setelah saya menjadi milik Tuhan mulai mempertimbangkan akan hikmat yang ada di dalam kitab suci. 当我在恋爱的时候，我是不是单单靠自己的意念、自己的想法去行呢？还是回到圣经里面再想到说，神要我在这个时候怎么行？ Kepada anak-anak muda yang belum menikah, 还没有结婚的年轻们， saya mau kasih tahu, 我要告诉你们， jikalau kita butuh berkat Tuhan sepanjang umur kita masih hidup di muka bumi ini, 如果我们要神祝福我们这一生的话， jangan melawan akan firman Tuhan, 我们不要跟神的话语相抵， tetapi kita harus cari tahu sungguh-sungguh, jikalau saya mencari pasangan hidup, seperti apakah yang Tuhan mau. 我们要常常追求认识。当我要找对象的时候，神的旨意是怎么样？ Maka ini menjadi suatu hal yang tidak mudah. 所以这变成是不容易的事， Karena kita mulai untuk maju di dalam suatu keyakinan iman bahwa Tuhan di sorga, walau kita tidak melihat Dia, mata kita tidak melihat Dia juga di muka bumi ini, tetapi iman itu adalah suatu dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Walaupun hari ini belum ada, tapi kita beriman bahwa Tuhan akan menganugerahkan satu orang yang mencintai Tuhan, yang takut akan Tuhan dan kemudian mencintai akan diri kita. 我们就靠着这个信仰，相信神会带领我们，使我们能够找到我们的对象。虽然我们的神我们没有看到，但是我们用我们的信心来确信神必定带领我们。 Kita berharap kepada sesuatu hal yang adalah dasar firman Tuhan, seiman dan sepadan. 我们所盼望的，也就是靠着神，接着他的话语给我们的根基，就是要有相同的信仰。 Walaupun hari ini tidak ada, tapi imanku menyatakan pasti ada. Karena Tuhan itu sumber segala kebaikan yang maha menyediakan. 虽然这个时候我们还没有找到，但是我们要确信神已经预备给我们。 Sehingga struktur ini adalah tidak bisa kita abaikan. 所以这个信仰的结构，我们是不可以随便把它否认。
Saya pernah pacaran 5 tahun terus putus. 我曾经就是在5年恋爱， Investasi sudah banyak. 我的 Lalu 投资已经 putus 很多， rasanya rugi ya. 好像是亏本。 Tapi walau demikian, yang aku dulu pacaran yang putus itu juga orang beriman. 以前我跟一个姐妹没有来后来切断关系的时候，她也是信主的人。 Cari orang beriman di mana? 我们在哪里找到同 Ya 样信仰的人呢？ Jangan cari di nightclub, 不要在夜总会找， ketemu setan. 会找到魔鬼； Cari di rumah Tuhan. 要在神的家里找。 Wah, waktu putus rasanya hati susah sekali. 当我切断关系的时候，我的心是非常的困苦。 Tapi kalau putus cinta jangan jadi orang gila ya. 但是当我们失恋的时候，我们不要变成疯癫的人， Tapi harus cari lagi. Jadi jangan gila tapi cari lagi. 我们不要失望，我们继续的找。 Puji Tuhan. Karena Kasih Tuhan. punya iman kepada Tuhan Yesus yang hidup dapat istri lebih baik dari mana-mana ya. 就是靠着信心 Dari 找到 segala 信 yang 仰。 lain. Ini istriku namanya Liana. Dia juga memiliki iman kepada Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dan yang penting dia mencintai saya. Nah, begitu. 感谢神，我已经找到我的师母，她爱神也是爱我。 Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menikah dengan seiman sepadan, ini adalah sebuah struktur. 就是一个要找到相同信仰、 Kita 敬背神 bergerak 的人是一个结构。 Kita bergerak kepada, kita punya man's free will, satu kehendak bebas, di mana kita bisa bergerak ke segala arah. Karena kebebasan itu memang Tuhan berikan kepada kita. 神是给我们的自由的权利，我们可以随着自己的意思去行。 Tetapi kita mengerti, di dalam seluruh kebebasan kita, iman itu telah ada, dan kemudian memimpin kita kepada kehidupan. 但是在我们的自由里面，有一个信仰引导我们，使我们能够走在正道上。 Kenapa saya tidak boleh dengan yang tidak seiman? 为什么我不可以找到不相同信仰的 Orang 朋友 yang 呢？ saya naksir, orang yang saya cintai, dia baik sekali. 我可以爱上的人是那么的多， Orang yang saya naksir, orang yang saya cintai, oh dia kaya sekali. 有一些人是甚至富有的， Dia pintar sekali. 有一些是聪明的， Dia luar biasa sekali. 有一些是非常， Wah, semuanya berkali-kali ya. 全部都是非常好的。 Tapi Tuhan bilang, jangan. Kalau tidak seiman. 但是神清楚的告诉我们，如果信仰不同的，不可以。 Ini adalah suatu perjalanan yang tadi saya katakan. Iman itu menuju kepada suatu harapan dan dihadirkan oleh Tuhan. Suatu bukti walau kita tidak lihat, tapi akan menuju, mengkristal, menjadi sesuatu hal yang nyata dalam kehidupan kita. 就是神靠着我们的，就是我们接受我们的信心，能够相信神会带领我们到一个最后是一个好的结果。 Saat kemarin saya mempersiapkan firman Tuhan ini, 昨天当我预备这个讲章的时候， sambil saya lihat istri saya, 然后我看我的师母， kami suka ngobrol-ngobrol di rumah di meja makan. 我们常常在饭桌上谈天， Dalam hati bersyukur. 我的心里 Dia 感谢 tidak 神， tahu sih. 他也知道。 Tapi sambil lihat saya bersyukur kepada Tuhan, terima kasih punya istri seiman, takut akan Tuhan, dan yang penting cantik juga. 感谢神，就是我的师母是一个敬畏神的人， Jadi hati itu penuh dengan rasa syukur. 所以我的心里常常有感谢神的一个心。 Kenapa sampai kepada kesimpulan ini? 为什么会有这个结论呢？ Karena saya melihat banyak anak muda untuk mendapatkan yang seiman hari ini dan iman yang sejati, yang betul-betul dimiliki oleh yang dia taksir atau dia cintai, ternyata itu tidak mudah mendapatkannya. 因为我发现到现在的年轻人要找到一个他所喜欢的对象，但是也有相同信仰的人，是一个很难的事情。 Setelah menikah dengan seiman sepadan, apakah berhenti di sana? 找到了一个相同信仰的人，难道就单单就到那边就够了吗？ Di nomor 2 adalah yang paling sulit yang kedua, 第二也是困难的， yaitu pernikahan monogami, bukan poligami. 就是一夫一妻的。 Di dalam monogami itu terkandung satu cinta kasih Tuhan yang tekun dan setia, melewati musim, melewati zaman, menembus waktu. 在一夫一妻的制度里面，就是要靠做神是给我们一个恒心，
来继续的持守这个婚姻，不管是遇到怎么样的困难， Ini tidak mudah. 这是不容易的。 Karena bukan pernikahan monogami yang asal menikah, tapi kemudian tiap hari sebel. 并不是单单是持守一个一夫一妻的制度，但是每天不融合。 Pernikahan monogami, ya saya menikah dengan satu orang, seumur hidup, ya tapi tiap hari berantem. 我是遵守一夫一妻的制度的，但是每天都是在吵架。 Wah, saya tidak ngomong ini panjang-panjang, nanti datang seminar ya. 我不继续再讨论这个，等下希望大家能够参加我的讲座。 Saya hari ini dengan Liana, kami berdua sebagai passionate married mentor, saya membimbing para suami supaya boleh menikmati pernikahan seumur hidup. Dan Liana, istri saya, membimbing banyak istri supaya boleh menikmati suaminya, begitu loh. Seumur hidup. 我跟师母是在婚姻上的一个辅导员，所以我们常常辅导做丈夫的或者做妻子的。 Perhatikan kalimat saya berikut ini. 请大家注意我所要讲的， Jangan sampai setiap orang tua Kristen setiap hari Minggu kelihatan beribadah oleh anak-anak. 不要单单成为一个每个星期都来教会的家长， Tetapi ternyata di dalam kehidupan hari-hari dalam rumah tangga, ayah dan ibunya kelihatan itu begitu dingin dan begitu banyak hal-hal yang disembunyikan. 但是在每一天的家庭生活里面，却是那么的冷淡，有很多的困难。 Puji Tuhan jikalau suami istri beribadah di rumah Tuhan. 如果夫妻能够在同一间教会一起敬拜，那是好的。 Tetapi sehari-hari mata anak-anak kita itu harus melihat kita. Itu adalah pasangan suami istri, ada 3 hal yang kita harus perjuangkan. Itu adalah kebahagiaan, keharmonisan, juga kehidupan pernikahan yang mengalami perkenanan Tuhan. 就是我们的孩子们，就是常常注意我们每一天的生活，他们要注意的有3点，就是我们在生活里面的和谐，在神里面的一个敬拜。 Ya, yang ketiga, suami menjadi kepala dan istri penolong yang sepadan. 第3呢，就是丈夫做头，妻子做同等的助手。 Di dalam bagian ini juga sangat banyak rahasia. Jikalau saya berbicara bagian ini, suami itu saya mesti ngomong 1 jam dan istri itu juga harus saya bicara 1 jam. 当我谈到这一点的时候，我常常花掉大概1个小时的时间跟丈夫讲，然后又再花另外1个小时跟妻子讲。 Jadi kita akan pulang dari gereja ini nanti jam 5 sore. 我们就会谈到下午5点。 Sudah, kita lewatkan bagian itu lalu mengadakan family altar. 所以说，我们常常在家里有家庭的祭坛。 Dan kemudian kelima menjadi God's partner, menjadi rekan sekerja Allah. 第5点就是成为神的同工。 Sekali lagi struktur adalah sesuatu bangunan. Ya, kalau gedung ini kita melihat ada strukturnya ya. Pasti ini ada pondasi dari bawah lalu ada tiang-tiang yang menopang akan gedung ini supaya tidak runtuh. 结构呢是一个架构，就是一个建筑物承受这个建筑物的一个价值。 Maka struktur keluarga Kristen itu yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita adalah mata mereka bisa melihat papa mama adalah orang yang beriman kepada Tuhan, yang belajar untuk takut kepada Tuhan di tengah seluruh kelemahan mereka. 我们就是要让我们的孩子们可以看到我们基督化家庭，我们的家庭结构是怎么样。 Anak-anak dengan matanya harus melihat papa mama dalam pernikahan ada sukacita, ada tawa, ada canda, ada berbagai kebahagiaan bisa dinikmati bersama. Sehingga papa mama kelihatan betul-betul hidup dengan iman yang dipercayainya. Bukan ada iman tapi kemudian sehari-hari mulut marah-marah, kehidupan ngedumel sana sini, dan kemudian muka begitu lesu, begitu rasa susah, tapi beriman kepada Tuhan. 我们就是要让我们的孩子们，让他们能够看到，在我们每一天生活里面有喜乐、有相爱的一个生活见证。 Dan anak-anak harus bisa melihat di rumah ini
yang menjadi kepala itu adalah papa, bukan mama. 我们也是要让我们的孩子们可以看到，在家里做头的是丈夫。 Dan anak-anak juga harus merasakan satu hal yang Tuhan inginkan terjadi sebagai identitas keluarga Kristen, yaitu ada family altar. 我们也是要在我们家庭里面有一个我们家庭的祭坛， Ini tidak mudah. 这也是不容易。 Begitu berat. Oh, tidak diterjemahkan begitu berat, Pak. Sudah. 非常的困难， Oh ya, begitu berat, Pak. 也很重。 Tetapi saya ingin kita melihat akan firman Tuhan tadi lagi, 1 Petrus 2 ayat 10, mari kita lihat. Saya akan bacakan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙怜惜，现在却蒙了怜惜。 Di dalam seluruh kesadaran kita bahwa jikalau hari ini kita tidak sanggup, kita belum memiliki hal ini, maka saran saya sebagai hamba Tuhan, ikuti teladan saya, yaitu saya berlutut menangisi hidup saya dan kemudian memohon belas kasihan Tuhan sampai saya bercucuran air mata. Tuhan, kasihanilah saya orang berdosa. Saya sudah ditebus oleh Tuhan, terima kasih. Tapi rupanya banyak sekali prinsip-prinsip keluarga Kristen saya belum bisa lakukan. Kasihanilah saya ya Tuhan. 所以，当我们反省的时候，我们发现到我们的生活并还没有，我们的家庭并还没有基督化家庭的结构的时候，我希望大家就能够好像我一样来到神面前，来在他面前跪下来祷告，求神帮助我们，让我们能够靠着神能够再次建立我们的家庭。 Dalam struktur yang berikutnya itu adalah di dalam suatu kehidupan yang bisa dilihat adalah intimacy with God. 另外一个一点呢，就是我们所要注意的，就是与神的亲密。 Nah, ini sesuatu hal yang saya mau bicara, juga ada kesulitan yang sangat mendalam begitu ya. 这一点呢，也是一个非常困难可以做到的。 Ada bahasa-bahasa rohani yang mungkin seringkali kita dengar, tapi sesungguhnya apakah kita mengerti secara konkret bahasa-bahasa rohani itu? 有一些属灵的词句，我们常常去用，但是我们到底有多少的了解呢？ Misalnya, 比如说， mungkin saat hamba Tuhan berkata, kamu harus membangun hubungan dengan Tuhan Yesus setiap hari. 就是也许我们的牧师告诉我们说，我们每天要跟神建立关系。 Apakah kalimat tersebut mudah dipahami? 那句话是不是很容易明白呢？ Kalau kita membangun akan hubungan relasi dengan teman, ya sama-sama pergi makan mie, begitu ya, pergi main, itu terasa ada satu relasi karena orang itu hadir. 如果我们跟一个朋友建立关系的话，那是很容易，因为我们可以看到我们的朋友，可以跟他一起出去做一些事。 Tapi membangun hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus setiap hari, apa mata kita pernah lihat Tuhan Yesus? 但是如果跟神建立关系的话，我们怎么样建立呢？我们是不是可以看到他呢？ Apakah Tuhan pernah berkata-kata dengan suara yang begitu jelas di kuping kita, lalu kita berkata, oh Tuhan berkata-kata kepadaku. 神有没有曾经向我们说过我们耳朵可以听到的声音呢？ Ini menjadi suatu kesulitan bagi saya pribadi saat saya melihat dan juga mengalami bersama begitu banyak orang. Ya, saya tidak tahu di gereja ini, tetapi orang-orang yang saya temui, orang-orang yang saya bimbing mengalami kesulitan yang sama dengan saya itu. Sesungguhnya bagaimana sih membangun keintiman dengan Tuhan? 这个难度呢，不单是我相信有很多人就是经历过的、感受到的。怎么样，我们可以跟我们的神建立这个关系呢？ Ada 3 hal di dalam kesejatian iman yang harus terjadi di dalam kehidupan kita.
有3点我们所要有的，是我们有无伪的信心。 Tapi 3 hal ini seringkali satu masa dia bisa begitu menggairahkan, tapi satu masa dia begitu terasa kering, terasa tidak ada gambaran yang jelas. 这个3点呢，我所要讲的，有的时候这个好像很清楚，我们可以看到很清楚，但是有的时候却那么的模糊，我们也不知道怎么样去做。 Tapi 3 hal ini menjadi suatu awal yang harus kita rawat seumur hidup. Kita harus perjuangkan seumur hidup. Dan kita bisa rasakan, kita alami seumur hidup. 但是这个3点呢很重要，所以我们虽然困难，我们还是要去做，我们一生都要去行的。 Dalam iman yang sejati, itu diberikan oleh Tuhan. Maka saat iman itu hadir, maka ada 3 hal ini kemudian berlaku seumur hidup kita. 这个3点呢，就是让我们有无伪的信心，让我们一生都能够持守的。 Yang pertama, dalam diri orang yang percaya kepada Kristus dan iman itu hadir, maka dalam dirinya ada suatu kehausan yang tidak bisa dia tahan. Kehausan akan kebenaran, yang kebenaran itu datang daripada kebenaran daripada firman Tuhan. 第一点呢，这个无伪的信心的一个特征呢，就是在我们里面有一个很深的渴慕，对于神的话语，对于神的真理有一个很深的渴慕。 Sepanjang daripada tadi Bapak Ibu mendengarkan akan firman Tuhan ini, adakah kehausan itu? Adakah kerinduan itu? Jikalau itu tidak ada, kita harus mohon belas kasihan Tuhan. 所以弟兄姐妹，我们也要照样的来反省我们自己。我们今天，我们对神的话语有没有这个渴慕的心呢？ Yang kedua, saat iman yang sejati itu datang, maka ada suatu hati yang berubah dari hati yang sangat toleran terhadap dosa. Berbagai dosa bisa kita lakukan. Makin umur bertambah, dosa makin merajalela. Tetapi jikalau ada iman yang sejati, maka hati itu berubah, mulai membenci akan dosa yang dilakukan. 第二点呢，就是无伪的信心会带给我们心理的改变。我们对于罪恶有一个非常敏感的心，我们拒绝犯罪，我们不会好像很多的人信主越久，他们所做的罪越多。 Adakah hari ini hati kita membenci akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang mungkin sedang kita lakukan? Adakah suatu perasaan menyesal? Itu datang dari iman yang sejati. 当我们接受主的时候，我们心里面有没有一个很憎恶罪恶的心呢？就是要在我们生活里面，我们拒绝去犯罪。 Di dalam gabungan kedua hal ini, 在这个2点的混合， maka ada hal yang ketiga. Saat kita melihat ke belakang, maka the real I, aku yang sejati hari ini, begitu melihat ke belakang, aku membandingkan dengan diriku yang dulu. Karena kita percaya kepada Kristus yang mengadakan iman, maka ada satu perubahan, ada satu pertumbuhan, ada sesuatu yang berbeda antara diri saya hari ini dengan saya yang dulu. 第3点呢，当我们怎么样知道我们有这个无伪的信心呢？就是当我们回头看的时候，我们就可以看到说，我们的生活里面实在是一个很真实的改变。 Dan 3 hal ini yang tadi saya sebutkan itu adalah something yang ada di dalam keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. 所以我所讲到的这3点呢，就是能够让我们知道我们在神面前是不是有这个无伪的信心。 Kita mulai masuk sekarang ke pergumulannya. 我们进入到我们每一天的增长。 Saya mengingat waktu saya percaya kepada Kristus, saya yang tadinya tidak tertarik kepada Alkitab, saya tiap hari baca Alkitab. 我还记得，当我信主之后，我对于圣经非常有兴趣，我每一天都是读经。 Saat saya masih SMA di SMA Kristen Ketapang, saya belum percaya kepada Kristus, tapi saya sudah ada di rumah Tuhan. Saat itu pendeta berkhotbah dan saya tidak tertarik sama sekali. 当我在高中的时候，虽然我是在基督教学校念书，我也是去教会，但是我对于牧师的讲道却不感兴趣。 Tetapi begitu saya bertobat dan mendapatkan iman yang daripada Tuhan, saya duduk di bangku yang sama.
saya punya satu hati yang haus mendengar apa yang Tuhan mau bicarakan kepadaku. 但是当我悔改信主之后呢，虽然我是坐在同一个椅子上，但是当我听到的时候，我对神话语的感受却不一样。 Ada banyak dosa yang saya lakukan di masa muda. 在我年轻的时候，我犯了很多的罪， Dan begitu saya bertobat kepada Tuhan, 但是当我悔改之后呢， saya mulai masuk kepada suatu dinamika pergumulan. Tuhan, bagaimana aku bisa tubuhku ini, darah dagingku ini untuk belajar taat kepada firman-Mu. 我就每一天就是以我的肉体征战，我就是一直的想办法怎么样顺服神。 Nah, kemudian long story short, ya, diperpendek ceritanya. 让我们长话短说， Hari ini saya sudah menikah. Pernikahan kami diberkati oleh Tuhan di gereja. Puji Tuhan. Dan saya menikah dengan seorang yang seiman dan sepadan. Dan waktu berjalan dan kami dikaruniai 3 orang anak. 感谢神已经祝福了我们的婚姻，使我跟师母不但有同一个信仰，现在我们也有3个孩子3 anak kami dibaptis. ，3个孩子都已经受洗了。 3 anak kami melayani di rumah Tuhan. 我们3个孩子都是在神的家中服侍， 3 anak kami sekolah di sekolah Kristen. 我们3个孩子都是在基督教学校念书。 3 anak kami adalah murid-murid daripada sekolah minggu di gereja. 我们3个孩子也是参加主日学。 Itu semua daripada hal yang kemudian kami coba lakukan sebagai orang tua untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anak kami. 这些就是我们成为家长的，尽量把最好的事情带给我们的孩子们。 Kalau ada pelayanan, kami tanya, mau ambil pelayanan itu enggak? 如果有服侍的机会，我就会问我的孩子，你要不要参加这个服侍？ Kalau hari Minggu, ayo bangun semua, pergi ke gereja. 每一个星期，我就是催促他们早一点起来，要去教会。 Kalau cari sekolah Kristen, karena dalam adanya guru-guru Kristen, pengajaran Kristen pasti baik, masukin ke sana. 我也是尽量的把孩子放在基督教学校。 Tapi ada satu hal yang saya gelisahkan secara pribadi di hadapan Tuhan. 但是有一点让我在神面前还是很挣扎的事情。 Saya berharap kegelisahan ini juga menjadi kegelisahan kita semua. 我希望这个忧虑呢，也是成为我们大家的忧虑。 Di dalam seluruh kegiatan agamawi yang dilakukan oleh kami satu keluarga. 就是我们在我们这个家庭里面所做的一些宗教的活动， Strukturnya itu ada. 它的架构是有的。 Tapi ada satu hal, yaitu intimacy with God, yang saya rasakan itu tidak ada di dalam kehidupan anak-anak saya. 但是我却发现到，在我孩子里面没有跟神一个很亲密的关系。 Saya tidak pernah melihat anak-anak saya itu ada waktu untuk membaca kitab suci. 我没有看到我的孩子能够很专心的来读经。 Mereka baca Alkitab di mana ya? 他们到底是在哪里 Pasti 读 di 经呢？ gereja, 是单单在教会， kan ikut kebaktian, 因为他是参加崇拜、 ikut sekolah minggu. 参加主日学， Pasti juga di sekolah. 也是在学校里。 Karena setiap pagi sebelum sekolah pasti ada pembacaan firman Tuhan, satu renungan singkat. 因为他们在学校每一天早上都有读经， Tapi saat ada di rumah, 但是在家里的时候， mataku hampir tidak pernah melihat anak-anakku mencari akan firman Tuhan untuk dibaca. 我几乎没有看过我的孩子们读经。 Sehingga ini menjadi satu pergumulan dari kehidupanku sebagai seorang ayah. 使到这个给我们做家长的一个心中的一个忧虑。 Tahun 2019 saya ingat di bulan September, 在2019年，在9月份的时候， saya kumpulkan istri dan anak-anakku. 我叫我的师母还有孩子们在一起， Saya berkata dengan jujur di hadapan mereka, 我就很诚实的在他们面前说，
Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan karena Papa merasa bahwa jikalau ada kegagalan dalam kehidupan Papa, itu karena Papa gagal di dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan. 我们要建立我们跟神亲密的关系，因为我做父亲的深深的感觉到，当我失败的时候，其中就是一个理由，就是因为我没有跟神有一个亲密的关系。 Adakah hari ini masalah-masalah yang tidak terselesaikan dalam kehidupan kita? 在我们家庭里面有没有什么我们不能够解决的事呢？ Mungkin itu bermuara dari kegagalan kita di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. 我们想一想，我们那个困难是不是它的源头是因为我们没有跟神有一个亲密的关系？ Saya mengumpulkan dan kemudian kami bertekad satu keluarga. 当我们自己的时候，我们就做一个决定， Untuk membaca Alkitab setiap hari. 就是每一天要读经。 Kami mulai dari kitab Habakuk waktu itu di bulan September 2019. 我们是从哈巴谷书，我还记得那时候是2019年9月份的时候。 Dan saya berkata kepada anak-anak, kalian mau baca, mau hari ini mau berapa pasal terserah. Yang penting setiap hari harus baca. 我就告诉我的孩子们，你们要念1章或者2章都可以，主要就是说每一天都要读经。 Saya pernah berdiskusi dengan istri saya saat istri saya menyatakan, aduh ternyata baca Alkitab tiap hari itu tidak gampang. 我曾经跟师母讨论，其实就是要孩子们每一天读经是不容易的。 70% daripada kitab suci itu memang sulit dipahami. 70% 的圣经的内容是不容易明白的。 Mungkin hanya 30% daripada firman Tuhan itu di dalam Alkitab ini yang bisa kita pahami karena bahasanya itu jelas. 只有单单30%，这个圣经的内容是比较容易 Tapi 明白的。 70% daripada buku ini, 70% mungkin lebih. Banyak kata, banyak nama, banyak kejadian, banyak peristiwa yang begitu kita baca tidak menciptakan pemahaman di dalam diri kita. Sehingga kemudian saat kita mencoba menekuninya, akhirnya kita merasakan bosan. 圣经里面有70%里面充满着一个名字啦、地名啦等等事件等等，有的时候当我们念的时候是很不容易明白的。 Dan saat itu saya berkata kepada istri saya yang dalam ketekunan dibangun ya, tapi kemudian menjadi seperti mau lepas, saya berkata sesuatu. 所以我就跟师母说，当我们一起想建立这一个习惯的时候，但是有的时候我们却好像要放弃的时候，但是那时候我就讲这句话。 Saya berkata anak-anak kita sudah dewasa dan sebentar lagi akan meninggalkan rumah. 我说，我们的孩子已经长大了，有一天他们会离开我们的家。 Bagaimana mereka mengerti yang mana benar, mana salah, yang mana baik, mana buruk. Bagaimana mereka bisa mengerti jikalau kita sudah tidak ada dalam kehidupan mereka. 那当他们离开的时候，我们是不是肯定他们已经知道哪一个是真的，哪一个是假的，哪一个是真实的，那个是哪一些是不应该做的？ Yang saya tahu 30 tahun saya mengikut Tuhan, ada Roh Tuhan yang cukup sering ya dalam pengalaman-pengalaman momentum prima itu saya merasakan Tuhan menyatakan kehendaknya ke dalam hati saya. 在我跟随主30年里面，我常常感觉到有神的圣灵来带领我们，来带领我在我的生活上。 Dan saya tahu itu dimulai dari sesuatu fondasi, yaitu setiap hari ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan. 这个对圣灵的敏感的带领，就是建立在一个每一天都是有读经祷告的生活。 Tetapi saya tidak melihat anak saya membaca firman Tuhan setiap hari. 但是我却看到我的孩子们没有每一天读经。 Maka saya berkata kepada Liana, mari kita tekadkan diri kita. Kita baca setiap hari, walau tidak ngerti, kita tetap tekun baca, lalu kita bisa sharingkan walaupun sederhana kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita melihat papa dan mama setiap hari membaca firman Tuhan. 所以我就告诉师母说，让我们给我们的孩子做榜样，不管怎么样，每一天我们不管懂不懂，每一天我们都是要很有规律的读经。
dari 2019 September 2020 2021 sekarang sudah 2022. 从2019年到今天2022年， Kemarin kami family altar dan hal ini yang saya tanyakan kepada anak-anak. Saya kemarin bilang, "Papa, sampai hari ini sudah baca udah Mazmur 137. Kalian sudah sampai mana?" 所以昨天当我们在家庭聚会的时候，我就问我的孩子，我现在已经读经到4篇了，你们已经读经到哪里呢？ Liana sama saya tuh mirip-mirip ada di Mazmur ya. Liana di Mazmur berapa? 131. 118。 Oh, kok kamu bisa baca ya? 师母已经念到4篇118篇。 Oke. Lalu saya tanya yang sulung, Justin, kamu baca sudah sampai mana? 然后我就问我的长子 Justin， 你已经念到哪里了？ Kemarin dia bilang sampai Korintus. Ya, sampai di Korintus. Kemudian Joylin, kamu baca sampai mana? Dia bilang Yohanes ya, sampai Yohanes. Lalu saya tanya yang bungsu, Josen, kamu sudah sampai mana? Dia bilang masih di Esra, di belakang, di Esra. Jadi kenapa berbeda-beda? Karena kecepatannya itu memang berbeda-beda. 所以我问我的大孩子，他已经念到哥林多前书了，然后我的第二个孩子已经念到Yohanes， yang kedua keberapa? Ya, bukannya begitu. 就是他们都已经到各个的圣经的地方，书那边念到那里。 Bapak Ibu, saya tidak bisa lagi melanjutkan akan firman ini karena waktu. 因为时间，我不能够继续再讲下去。 Ada satu hal sebagai penutup yang saya merindukan. Mari kita bangkit berdiri di kursi kita 请大家站 masing-masing. 起来。 Saya mau meminta Bapak Ibu boleh di dalam hati menaikkan satu doa mohon belas kasihan Tuhan. Apakah Anda sebagai suami hari ini ada tidak membaca kitab suci setiap hari? Minta belas kasihan Tuhan. 请大家这个时候反省我们自己，我们有没有每一天读经呢？ Adakah Anda, halo para istri, di tengah kesibukan Anda di rumah melakukan banyak pekerjaan yang tidak pernah selesai, mensetrika, cuci baju, mengepel, merawat suami dan anak-anak? Adakah Anda para istri hari ini setiap hari punya hati untuk mencari Tuhan? 我们做太太的，虽然我们在家里有很多的事物我们需要做，但是我们有没有用一些时间来跟神安静来读经呢？ Adakah Anda sebagai orang tua melihat anak-anak Anda semua mencari Tuhan setiap hari? 我们做家长的，我们有看到我们的孩子有追求认识神。 Ada satu janji daripada firman, jikalau engkau sungguh-sungguh mencari aku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. 在神的话语告诉我们说，如果你们心灵诚实的来追求我，我会把祝福给你。 Mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kita boleh menyebut nama suami, istri, anak-anak kita. Kita sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Kita memohon, Tuhan, selamatkanlah mereka dan berikan iman yang sejati. Dan aku boleh melihat bahwa seluruh anggota keluargaku mendekati Tuhan, mencari Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari. 我们这个时候安静的祷告，我们默默的念我们丈夫或者妻子、我们孩子的名字，我们把他们交托给神，我们求神带领他们，是给他们一个渴慕的心。 Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik. 我们在天上的父， Engkau mendengar seruan daripada anak-anakmu di rumahmu ini. 你已经听到你孩子们的祷告。 Tanpa firman, hidup kami binasa. 主，如果没有你的话语，我们就灭亡。 Tuhan, ingatlah akan setiap kami yang hari ini berseru di rumah Tuhan. 主，我们求你纪念我们在你家中呼求的子民， Supaya kami boleh mewariskan yang berharga dari keturunan ke keturunan.
使我们能够把这个宝贵的遗产留到我们的后代。 Berbelas kasihanlah kepada kami ya Bapa. 主求你怜悯我们， Kasihanilah kami ya Tuhan. 求你怜悯我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kami serahkan seluruh doa ini. Amin. 奉靠主耶稣基督圣名求的，阿门。